resources, prestasi dan juga sumber-sumber yang berkaitan. Kemudian akan dibangunkan posisikan nilai produk itu dalam pasaran, membina keunikan. Lepas tu melihat pasaran itu tentang perubahan-perubahan yang ada di pasaran supaya kita boleh santuni, boleh kawal dan juga boleh selialah, boleh mengikut arus perubahan itu. Kalau boleh ke depan, kita kedepankan pada perubahan. Dan sebenarnya memantau-mantau jugalah pesaing-pesaing dalam bisnes, sebab pesaing ini mereka boleh masuk dan boleh keluar. Kadang mereka boleh masuk dengan sesuatu yang memberi advantage pada mereka dan disadvantage pada kita lah, dan juga membina strategi-strategi efektif. Perkara ini memang dalam bisnes kecil dilihat agak macam sukar, tapi orang berada dalam bisnes besar, mereka ada tim-tim yang besar, mereka ada department unit yang besar dengan bajet mereka yang begitu besar, mereka boleh melaksanakannya dengan begitu baik sekali lah. Tapi bagi kita yang berada dalam bisnes kecil ni, kita cuba saya upaya kita untuk melaksanakannya sebagai membina pengalaman untuk kita terus berada dalam pasaran kita sendiri. Sebab tu dalam penulis ini juga menceritakan tentang model triangle ni, model triangle competitive marketing. Dia ada tiga dasar utama yang dibantu oleh tiga perkara yang membantunya lah. Dasar utama yang akan mereka lihat ialah dari skill dan sumber daya yang ada pada syarikat itu sendiri. Kemudian mereka melihat pada market oriented ni, apakah nilai value yang ada pada market, perubahan-perubahan market, dan seterusnya mereka meletakkan value based market, nilai yang diletakkan pada market mengikut kehendak market dan pasaran itu sendirilah. Kemudian dia akan dibantu oleh tiga perkara juga. Pertamanya dibantu oleh budaya inovasi dalam syarikat itu sendiri, dibantu oleh intelijen pemasaran. Mana dua pemasaran ni dia kena fokus pada intelijen itu. Inilah satu benda yang sedikit mencabar bagi kita dalam bisnes kecil untuk mewujudkan tim-tim pemasaran yang boleh kekal bersama memajukan syarikat. Dan seterusnya bermain dengan teknologi dan juga informasi. Ini antara yang ditekan oleh penulis buku lah. Seterusnya penulis buku dia menyatakan bahawa kalau nak advantagekan dalam persaingan, nak kita ke depan dalam dunia persaingan, kita kena tengok juga, dikata dia ulang balik 3 indikator penting untuk bisnes itu unggul, iaitu letakkan skill kepada super skill. Skill yang memang begitu hebat, dan kita kena pakar bina keahlian dalam production, dalam pasaran, dalam pengurusan dan dalam operasi. Sepunya kita menjadikan resources kita juga sebagai super resources dengan membina jaringan, network kita, melihat pada pengedaran, meletakkan brand image, capability production diperbaiki supaya berada dalam satu capability yang boleh dilaksanakan dengan bagus. Ada sales force, mengambil teknologi, melihat pada sumber alam, dan juga tidak misalnya ada good leadership yang ada kat situ, sama ada daripada owner itu sendiri ataupun lantikan-lantikan daripada pemilik bisnes, supaya dapat handle keseluruhan operasi dan keseluruhan bisnes itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiganya dilihat juga dari prestasi, super performance. Kena meletakkan super performance untuk meningkatkan value. Apakah super performance? Prestasi yang dilihat ialah kegiatan-kegiatan berkaitan dengan production, pemasaran, delivery dan juga support after sale. Kemudian penulis dia membawa kita lebih mendalam. Dia kata kalau nak advantagekan dalam strategi persaingan, pertamanya kita kena mencari-carilah apakah advantage yang ada pada kita. So kita kena tengok dari sumber daya kita, keuangan kita, sumber-sumber yang ada, orang kata yang bahan-bahan mentah ke sebagainya. Kena tengok pada skill-skill yang unik yang ada pada kita, yang diperlukan oleh semasa. Sebab tu dia menyatakan bahawa disebut sumber daya organisasi ini, perkara yang kita kena fikirkan ialah sudut sumber alam, dari sudut upah ratio, macam mana kadang upah gaji dan sebagainya, dan juga melihat dari sudut harga lah, adakah kita relatif lebih murah daripada orang lain, tapi bagaimana dengan kualiti kita,